Bertemu kembali perentasan berita edisi 1465 antara 4 paparan utama malam ini. Pensabotaj beras sila humban ke penjara. Subsidi yang tidak difahami. Merubah Malaysia ke pimpinan PNX ditagih. Antara kaca dan permata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabo berkata kerajaan tidak akan menuding jari kepada mana-mana pihak berhubung isu bekalan beras dalam negara kerana percaya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan permainan politik. Kata Mohamad, beliau hanya mahu memfokuskan kepada usaha untuk memastikan sekuriti makanan negara akan terus terjamin. Isu keterjaminan makanan ini perlu dilihat secara serius. Ia bukan soal politik parti itu, parti ini, negeri itu, negeri ini. Tidak. Ia kena lihat secara serius supaya kita ada contingency plan. Dan macam saya sebut dalam parlimen, saya tak suka main blame game. Salahkan pemerintahan dahulu kerana tak sediakan beras yang cukup. Sekarang kita nak fikir macam mana nak usahakan supaya keadaan sekuriti makanan negara kita ini terjamin pada masa depan. Katanya dalam naratif khas di TV1 yang membincangkan isu beras dan padi, memahami senario dan mencari solusi. Beliau juga menyeru agar semua pihak daripada kementerian, Persatuan Peladang, petani dan kerajaan-kerajaan negeri untuk bergabung tenaga membantu kerajaan dalam isu sekuriti makanan. Daripada kenyataan Datuk Seri Mohamad Sabo ini, kelihatannya beliau begitu tenang tanpa sedikit pun menuding jari kepada mana-mana pihak termasuk musuh politik beliau. Kerana apa? Kerana bekalan beras dan makanan adalah tanggungjawab untuk rakyat jauh lebih besar jika dibandingkan melayan, menghentam dan mencemuh seperti mana yang selalu dilakukan pihak di sebelah sana. Walaupun pelbagai kemungkinan telah berlaku menurut berita yang dikeluarkan sebelum ini. Kebiadaban para peniaga, kartel, skandal menyorok beras dan sebagainya. Namun dapat dilihat kesungguhan beliau mengatasi isu ini demi kesejahteraan rakyat. Bercakap tentang skandal dan sorok beras, jom channel ingin berkongsi dengan anda semua satu berita panas. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok beras putih tempatan yang berjumlah 180 tan metrik yang dianggarkan berjumlah RM405,000 menerusi operasi beras putih tempatan OPBPT yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% SST5 atau beras putih tempatan BPT di dalam kampit jumbo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Ini merupakan sitaan pertama di bawah OPBPT. Cuma saya dimaklumkan pihak Kawal Selia Padi dan Beras KPB melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Alustar. Chan berkata kes itu sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras, Pelesenan Kilang-Kilang Padi 1966. Beliau turut memberi amaran kepada pihak yang berkenaan supaya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan dan menegaskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mereka yang didapati melanggar peraturan sedia ada. Chan berkata setakat ini pasukan petugas OPBPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Sementara itu, mengulas mengenai gesaan petani di negeri itu agar harga belian padi oleh pengilang dinaikkan, Chan berkata kementeriannya memahami masalah dihadapi pesawah dan sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap isu berkenaan. Namun, beliau
menegaskan sebarang penyelarasan terhadap harga belian padi perlu seiring dengan harga runcit yang dikenakan terhadap pengguna bagi mengelakkan kerugian kepada pihak pemborong dan juga penghilang. Mengulas mengenai cadangan setengah pihak agar kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan, Jam berkata kerajaan baharu sahaja menaikkan daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan metrik pada Ogos lalu. Jadi saya rasa dalam masa terdekat ini untuk naikkan lagi bukan sesuatu yang senang. Jadi kita akan melihat daripada sudut yang lain untuk memuaskan hati semua pihak dan pihak berkepentingan dalam industri ini. Katanya, tahniah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas ketegasan anda. Maka benarlah sebelum ini telahan yang dibuat kebanyakan rakyat ada skandal menyeruk beras yang dilakukan untuk mensabotaj kerajaan dan mengaut keuntungan. Celaka sungguh syarikat dan pegawai kerajaan negeri yang terlibat dalam hal ini. Rakyat cadangkan agar kesemua syarikat yang terlibat tidak hanya digantung tetapi ditarik kesemua lesen mereka dengan segera dan pegawai yang terlibat dibuang dan disenarai hitamkan daripada mana-mana pekerjaan di Malaysia. Biarkan mereka semua ini kebulur. Itu sahaja caranya untuk mengajar mereka yang biadab, kurang ajar dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau boleh siasat sampai ke lubang cacing, kalau melibatkan isu sabotaj ahli politik, heret mereka ke muka pengadilan. Kalau perlu disumbat ke dalam, humbankan sahaja mereka. Rakyat tidak perlukan pemimpin bodoh dan jahat seperti ini. Banyak negara mempunyai program perlindungan sosial untuk meringankan beban rakyat, terutama kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Antara contoh program perlindungan sosial ialah pemberian tunai, penetapan harga siling barangan keperluan serta subsidi minyak, elektrik, kesihatan dan juga pendidikan. Di Malaysia, subsidi telah menjadi sebahagian daripada ekonomi negara sejak berpuluh tahun sehingga rakyat sentiasa berharap kerajaan terus menyediakannya. Ini kerana rakyat terlalu biasa dengan perkhidmatan dan barangan bersubsidi seolah-olah ia menjadi hak mereka yang tidak boleh dipisahkan. Berikutan usaha kerajaan untuk memperbetulkan kedudukan keuangan negara dengan mengeimbangi hasil dan perbelanjaan, timbul gesaan agar sistem subsidi yang diamalkan sekarang diubah. Salah satu cadangan pembaharuan utama ialah menggantikan mekanisme subsidi pukal yang memberi manfaat kepada semua, termasuk golongan berpendapatan tinggi, kepada satu kaedah lebih fokus kepada keperluan golongan yang memerlukan bantuan. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membayangkan perubahan ini ketika membentangkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Butiran lanjut dijangka diumumkan ketika pembentangan bajet 2024 pada 13 Oktober ini. Dakwaan pembangkang kononnya kerajaan telah menyasarkan subsidi serta mengurangkan peruntukan adalah tidak benar kerana peruntukan untuk subsidi kepada rakyat telah meningkat. Perdana Menteri berkata demikian dalam jawapan kepada soalan tambahan Ahli Parlimen Datuk Awan Salahuddin Hashim PN Pendang mengenai jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan pada sesi tanya jawab PM. Kos subsidi dari RM60 bilion sekarang telah mencecah RM81 bilion. Sebahagian kecil adalah sebab soal nilai atau kos import yang meningkat, terutamanya makanan. Ini kita harus ada dasar baharu untuk menanganinya. Kita akan ikhtiar sedaya upaya untuk mengurangkan beban rakyat di bawah yang terkesan dengan senario ekonomi sekarang dan juga dunia, katanya. Mengenai dakwaan golongan M40 tidak terbela akibat dasar subsidi bersasar. Sebagaimana ditanya, PM berkata hal itu tidak benar. Katanya golongan M40 dan T20 juga dibantu oleh kerajaan kerana mereka dianggap terkesan dengan kenaikan kos kehidupan. Betul, kita kena ada satu langkah dasar yang kita sebut rasionalisasi subsidi. Kita guna umpamanya mulanya tabung haji. Tetapi subsidi itu tidak langsung dikenakan, pengurangan itu tidak langsung melibatkan M40 dan B40. Hanya kalangan yang dianggap amat kaya untuk menunaikan fardu haji, dan oleh itu tidak diperlukan subsidi kerajaan. Dia bayar kos. Dan selain daripada itu, seperti mana yang disebut oleh Menteri Agama, 400 orang itu secara sukarela, walaupun tidak termasuk kategori ini, merasakan untuk mendapat haji mabrur, mereka tidak mahu subsidi kerajaan.
Hal sama melibatkan subsidi elektrik. Tidak mungkin kerajaan mahu mengenakan tarif elektrik yang lebih tinggi kepada golongan M40. Malah dasar Kementerian T20 peringkat rendah pun tidak dikenakan rasionalisasi subsidi. Begitu juga dalam kes-kes lain. Ini kita akui kos sara hidup jadi masalah dan rakyat terkesan. Ada beberapa langkah saya akan umumkan pada Jumaat ini untuk mengurangkan beban kehidupan, katanya lagi. Seluruh rakyat seharusnya faham bahawa kerajaan telah lama memberikan subsidi kepada barangan dan perkhidmatan asas bagi mengurangkan beban rakyat. Antaranya subsidi beras, tepung, minyak masak, ayam dan telur, elektrik, petrol, diesel, gas memasak, penjagaan kesihatan dan juga pendidikan. Bagaimanapun subsidi tidak menjadikan kos barangan lebih murah. Apa yang berlaku ialah pengguna hanya membayar sebahagian kecil daripada kos membeli barangan terbabit, manakala selebihnya ditanggung kerajaan. Bahagian ditanggung kerajaan itulah yang dinamakan sebagai subsidi. Selepas bertahun, kos tanggungan subsidi termasuk bantuan sosial semakin meningkat. Pada 2008, kos subsidi berjumlah 35.2 bilion ringgit. Pada tahun 2022, ia meningkat kepada 67.4 bilion ringgit. Peningkatan hampir 2 kali ganda. Namun atas kesemua usaha ini, seperti beberapa kali ditegaskan oleh Perdana Menteri, kita mesti mencari jalan untuk mengatasi sebarang kesan inflasi, terutama kepada kumpulan berpendapatan rendah. Langkah ini selaras dengan kerangka madani, terutama di bawah nilai teras ihsan. Justru satu mekanisme perlu diperkenalkan bagi membolehkan golongan masyarakat yang rentan seperti kanak-kanak dan warga emas terus dibantu melalui skim bantuan sosial lebih baik, sama ada dalam bentuk pemberian tunai secara langsung atau subsidi bila menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan kerajaan. Matlamatnya mestilah untuk meringankan beban rakyat. Lebih penting lagi ialah membebaskan rakyat daripada belenggu kemiskinan dan pada masa sama menyediakan jaringan keselamatan sosial tanpa menjejaskan maruah mereka. Akhirnya, agenda lebih besar ialah membantu rakyat memperbaiki kehidupan mereka melalui penyediaan pelbagai peluang bagi membolehkan mereka mengoptimumkan potensi diri masing-masing. Terima kasih Kerajaan Perpaduan Madani. Dalam membina negara bangsa, jika semua nilai dan kebaikan yang ada dimanfaatkan bersama, Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang hebat, lebih baik daripada negara di Asia Barat, China, India dan Indonesia. Sedar ataupun tidak, rakyat Malaysia adalah rakyat yang paling bertolak ansur dan sangat sensitif. Namun dalam kempen pilihan raya, ada parti politik dan personaliti tertentu mahu rakyat percaya bahawa orang Melayu dan Islam terancam dan bakal menghadapi kepupusan. Namun semua itu akan dapat kita tangkis bersama dengan aspirasi perpaduan yang jitu dan disulami dengan keikhlasan hidup dalam sebuah negara unik yang dimiliki oleh pelbagai agama, bangsa dan budaya. Barisan Nasional BN Johor dapat menterjemahkan aspirasi perpaduan. Kerajaan Madani selepas Pakatan Harapan PH berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram pada pilihan raya PRK baru-baru ini. Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said berkata pemimpin-pemimpin UMNO yang diketuai Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga sentiasa berusaha membantu dua calon PH pada pilihan raya berkenaan. Terima kasih kepada Presiden BN serta barisan kepimpinan BN Johor yang diterajui Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi yang tidak lekang berusaha memperjuangkan kestabilan kerajaan melalui kempen berterusan dan menggerakkan jentera BN membantu kedua-dua calon ini. Katanya dalam kenyataan di petik media. Katanya kemenangan itu bukti apa yang dilaksanakan kerajaan pusat hari ini bukan sekadar retorik, sebaliknya kesungguhan untuk mengenepikan perbezaan politik. PHBN Johor berjaya lalui ujian ketiga ini atas landasan perpaduan kerana apa yang dicanangkan dan dilaksanakan di peringkat kerajaan pusat bukan sekadar retorik, tetapi kesungguhan untuk mengenepikan perbezaan politik demi sebuah kerajaan yang stabil untuk membawa kemakmuran. Keyakinan pengundi terhadap dua wakil rakyat ini juga perlu diterjemahkan oleh kerajaan dengan melipat gandakan segala usaha untuk menangani apa juga isu komuniti, ekonomi dan kehidupan yang dihadapi rakyat. Katanya, perpaduan kukuh terjalin antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional BN menyebabkan pembangkang dilihat mula risau serta didakwa memainkan sentimen untuk cuba memecah belahkan kerjasama itu dengan mengelirukan rakyat. Sesungguhnya perpaduan semua parti dalam kerajaan perpaduan semakin terselah pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram serta PRK Pelangai baru-baru ini.
Semua pihak perlu bersatu padu dan asas ini dibuktikan kerajaan perpaduan yang disertai 19 parti politik. Veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang berkata, peluang dan masa perlu diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja untuk memulihkan ekonomi negara, malah meletakkan Malaysia kelihatan hebat di mata dunia. Katanya negara yang kini ditadbir kerajaan perpaduan berada pada landasan yang betul dan tepat, mampu menjadi negara kelas dunia. Saya yakin Malaysia boleh bangkit semula menjadi negara yang cukup dikenali di bawah pentadbiran Anwar. Jadi kita bagi dia 4 tahun ini untuk membuktikan perkara itu. Oleh itu, dalam tempoh tersebut, janganlah kita membenarkan ada gerakan menggugat kerajaan hari ini. Jangan benarkan pisang berbuah 2 kali setelah kerajaan kerap bertukar tampuk pimpinan. Saya tak rasa PAS dan Bersatu berkongsi ideologi yang sama untuk membangunkan negara. Katanya, benar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dilihat sebagai titik perubahan Malaysia dalam menetapkan semula prinsip pembinaan bangsa, seterusnya menjadi negara kelas pertama di dunia. Atas dasar optimis, pentadbiran Anwar menetapkan semula prinsip dan dasar pembinaan negara seperti ditetapkan pengasas kemerdekaan negara termasuk Presiden UMNO yang pertama, supaya Malaysia menjadi penyuluh cahaya dalam kegelapan dan dunia penuh kekacauan. Jika kerajaan Anwar boleh bertahan 5 tahun, kita perlu bersama menyelesaikan kebimbangan orang Melayu dan Islam dengan propaganda rekaan dan politik pembohongan yang bertoksik ini. Ia mewujudkan ketakutan, kebencian kaum dan agama oleh ahli politik yang tidak bertanggungjawab dan berfikiran kolot ketika ini. Kita perlu menegakkan prinsip dengan memberi peluang yang baik untuk menetapkan semula prinsip dan dasar pembinaan seperti yang ditetapkan bapa pengasas pembinaan negara. Malaysia boleh menjadi sebuah negara majmuk yang hebat kerana negara menggabungkan 4 tamadun besar iaitu Melayu, Islam, Cina, India dan Barat. Kita sebagai rakyat Malaysia wajar memberikan sokongan sepenuh hati tanpa syarat kepada kerajaan perpaduan madani yang diterajui PMX, tuah yang disembah, junjung yang dipanjat, condong yang akan menungkat, rebah yang akan menegak. Di sebalik kritikan pembangkang terhadap kekerapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan lawatan ke luar negara, apa yang tidak disebut bahkan disembunyikan oleh mereka ialah hasil daripada lawatan-lawatan tersebut kepada kemakmuran dan masa depan negara. Pembangkang hanya memfokuskan kepada isu perbelanjaan dan mereka dakwa lawatan itu membazirkan banyak wang negara. Tetapi sedarkah mereka dalam setiap lawatan yang dilakukan PMX bukannya pergi untuk makan angin, berhibur atau bercuti? Setiap lawatan yang dilakukan oleh PMX adalah atas urusan negara, khususnya mengukuhkan hubungan dua hala serta menarik pelaburan demi kemakmuran masa depan Malaysia. Belum sekalipun Anwar pergi ke luar negara untuk bercuti atau berlibur, malah bila masanya kelibat Anwar cuti bekerja walau sehari sejak bergelar PMX. Melihat kepada angka-angka pelaburan yang berjaya dibawa masuk sebagaimana diperjelaskan oleh Perdana Menteri di Parlimen, terbukti kini lawatan-lawatan tersebut memberi impak yang amat besar kepada masa depan negara. Dalam erti kata lain, ia bukanlah lawatan kosong yang membazirkan wang negara sebagaimana didakwa pembangkang. Menurut Anwar, negara berpotensi meraih pelaburan yang bernilai 216.04 bilion ringgit hasil daripada beberapa lawatannya ke luar negara setakat ini. Katanya lawatan rasmi beliau ke China pada 29 hingga 31 Mac lalu telah menjana nilai potensi pelaburan sebanyak 170.07 bilion ringgit, manakala misi di Amerika Syarikat bulan lalu pula membawa hasil pelaburan bernilai 4.74 bilion ringgit. Terbaru hasil lawatan ke Emirat Arab Bersatu UAE minggu lalu pula, pelaburan komited berjumlah 40.6 bilion ringgit membabitkan sektor-sektor tenaga boleh diperbaharui, logistik dan aero angkasa telah berjaya dibawa masuk. Pelaburan terbesar daripada UAE ialah melalui Masdar iaitu pembangunan projek tenaga boleh diperbaharui di Malaysia dengan kapasiti sehingga 10 gigawatt GW bernilai 37.8 bilion ringgit. Selain itu, pelaburan komited yang berjumlah 2.1 bilion ringgit adalah dalam sektor logistik dan 709.1 juta ringgit bagi sektor aero angkasa.
Tambah beliau ketika perincikan hasil lawatannya di Dewan Rakyat. Di waktu yang sama, Anwar berkata bagi meyakinkan pelaburan China yang turut membabitkan syarikat automotif Geely, beliau akan turun sendiri ke Tanjung Malim hari ini untuk merealisasikan pelaburan syarikat berkenaan di Lembah Teknologi Tinggi Automotif di kawasan Sempadan Perak dengan Selangor. Oleh itu, jangan semudah itu sesiapa membuat tuduhan sembrono dan tanpa fakta bahawa Anwar keluar negara membazirkan wang negara. Membawa masuk pelaburan selain memerlukan komitmen dan kepakaran dalam meyakinkan syarikat-syarikat besar luar negara mengeluarkan wang mereka untuk menanam modal di negara kita. Ia juga bukanlah sesuatu yang hasilnya boleh diperolehi sekelip mata. Sekurang-kurangnya setahun selepas komitmen pelaburan dimeterai, barulah hasil pelaburan itu dapat dilihat serta dirasai dengan terdirinya pelbagai infrastruktur bangunan dan peluang-peluang pekerjaan yang tersedia melaluinya. Bayangkan dengan nilai pelaburan komited lebih 200 bilion ringgit berjaya dibawa masuk hanya dalam tempoh 10 bulan Anwar menerogi negara. Berapa besar kesannya kepada rakyat dan masa depan negara selepas ini? Jika hendak dibandingkan dengan propaganda tidak guna pembangkang, hanya membazir masa dan tenaga. Dengan kejayaan sebegitu besar yang dijana, tidak salah lagi bila Menteri Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menggelarkan Anwar sebagai jurujual terbaik untuk Malaysia tanpa dibayar gaji sebagai Perdana Menteri. Jika hanya sekadar ingin menjadi bapa perutusan khas, rasanya ia agak kelakar. Jangan kata keluar negara menjual potensi Malaysia, bercakap dengan wartawan antarabangsa pun tidak berani. Jika sekadar berbangga 33 bulan makan gaji buta sebagai duta khas bertaraf menteri dan kaki ponting Dewan Rakyat sehingga ke hari ini, ia pula agak lucu dan memalukan. Berapa pelaburan yang dibawa masuk mereka untuk negara sepanjang 33 bulan? Yilek! Apa yang rakyat ingat? Parlimen yang mulia dikatuk rapi, darurat dicipta untuk senang bagi projek kepada anak menantu. Pelabur lari lintang bukang, perniagaan gulung tikar, juruterbang menjadi rider penghantar makanan, hilang pekerjaan, rakyat kebuluran kibar bendera putih, kemudian dipaksa keluarkan duit simpanan hari tua mereka sendiri. Bila berbicara tentang kejadian bunuh diri di kalangan rakyat jelata. Jadi sekarang ayo kita nilai antara kaca dan permata. Anda semua pilih yang mana untuk masa depan anak-anak kita. Jika kemunduran yang anda pilih, malulah untuk mengaku sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat, jangan lupa untuk sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.